cara saya selesai hutang. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sebelum tu, seperti biasa, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahyi Abdul Rashid. Saya merupakan usahawan SKV lah. Alright. So sebelum saya join SKV, sebenarnya saya ada buat bisnes kereta sewa. So dekat belakang saya ni, saya punya office Green Matrix. Tapi office ni dah lama dah tak buka. Sebab apa, saya pun dah lama dah tak ada pekerja. Pekerja saya semua dah berhenti. So saya bisnes kereta sewa saya masih lagi berjalan. Tapi saya bagi bisnes tu dekat kawan saya lah, dia yang tolong uruskan. Dan saya fokus kepada bisnes SKV. So hari ni saya nak berkongsi lah pengalaman macam mana saya settlekan hutang. Dulu tahun 2005 saya pernah bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Lepas tu saya ada masalah kewangan, saya ada masalah hutang. Sampai macam duit gaji saya ni, dapat gaji je habis bayar hutang je lah. So dekat sini, ada tak sesiapa yang ada masalah hutang? Cuba komen sikit. Kat sini ada tak sesiapa yang ada masalah hutang? Cuba komen. So nak tahu tak macam mana nak selesai hutang? So saya nak share macam mana saya selesai hutang. Sebab apa, baru-baru ni ada seorang hamba Allah ni lah, dia mesej saya. Dia ni lebih kurang macam kerja government lah. And then dia ada hutang RM80,000. Dan sekarang ni dia pening kepala macam mana nak settle hutang dia tu kan. So saya pun tengok lah apa benda dia buat. So saya pun propose lah dekat dia kan. Alright. So sebelum tu saya nak check kepada yang menonton, adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Cuba komen sikit. Kan. Tak ada komen pun. Ada ke yang menonton ni? But sebelum tu saya nak minta izin, saya nak iklan. Saya mencarilah sesiapa yang nak join team saya sebagai usahawan SKV. Kan. So sekarang ni saya adalah usahawan SKV. Sekejap, macam mana aku nak ejah ni? Alright, so saya mencari sesiapa yang nak join team saya sebagai usahawan SKV. SKV ni dia menjual suplemen kesihatan untuk kencing manis. Okay, modal untuk join SKV, kalau you duduk dekat Semenanjung RM65.40. Kalau you duduk dekat Sarawak RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah RM71.30. Kalau you duduk dekat Singapura RM81. Dan saya nak share saya punya commission lah. Commission, alamak macam mana ni? Commission saya effect. Ada tak nak tengok commission saya yang terkini? Cuba komen sikit. Mana? Okay. Ni saya punya commission lah. Jualan dan bonus SKV daripada 1 hingga 17 Jun 2022. Saya punya personal sale dalam 3,000 lebih. Saya punya group sale dalam 371,000. Dan Alhamdulillah saya punya commission bonus saya dalam masa 17 hari lebih kurang RM21,000. Kan? Okey, kita di sebelah. Okey, so siapa-siapa yang nak join saya, sesiapa yang nak jana pendapatan sekurang-kurangnya RM20,000 sebulan, you boleh komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Kan? Ada tak sesiapa yang nak jana pendapatan RM20,000 sebulan? Dan kadang-kadang saya cakap RM20,000 sebulan, setengah orang tu dia tak boleh nak brain. So berapakah pendapatan yang you rasa cukup? Cuba you komen sikit. Ada setengah orang dia dapat 500 sebulan pun dia dah okey. Ada yang 500 pun dah okey. Tapi saya nak siapa yang join team saya ni, dalam masa 12 bulan at least dia boleh jana pendapatan RM20,000 sebulan. Jangan saya minum sekejap, dahaga, tiba-tiba dahaga. Bang kat mana? Saya sekarang ni dekat Selangor. Dekat Selangor. Alright. Okay, siapa yang nak saya ajar, saya bimbing, komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Dan hari ni saya nak cerita lah
macam mana saya daripada seorang pekerja makan gaji. Dulu saya kerja government, terperangkap dengan hutang. Kira hutang saya tu tak adalah banyak mana, tapi memang duit gaji saya tu habis bayar hutang je. Dapat gaji bayar hutang, dapat gaji bayar hutang. Sampai bila nak kaya kan. Alright. Okay. Alright, thank you pada yang dah message saya. Nanti saya reply. Okay, so dengar cerita saya ni. Dengar cerita saya. Alright. Okay, salam bang. Waalaikumsalam. Okay, thank you. Okay, so siapa-siapa yang berminat nak join team saya sebagai usahawan SKV, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Alright, modal untuk join jadi usahawan SKV ni bermula RM65.40 je. Dan saya dah join SKV ni daripada Februari 2021. Tahun pertama alhamdulillah lah, saya punya jualan tu lebih kurang dalam 3.5 juta. Dan saya punya komisen masa tu dalam 250,000 lah tahun pertama. Tahun kedua, tahun ni lah, tahun 2022, 5 bulan daripada Januari sampai Mei, saya punya jualan lebih kurang 10 juta lah. Saya punya komisen pun dah lebih kurang dalam 270,000. So kalau bahagi 270,000 bahagi dengan 5 bulan, sebulan saya punya komisen lebih pada 50,000 kan. So saya mencarilah sesiapa yang nak saya ajar, sesiapa yang saya nak bimbing. At least lah you boleh, you join, you belajar, you buat, at least you boleh jana pendapatan RM20,000 sebulan. Ada tak sesiapa yang nak RM20,000 sebulan? Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Alright. Ui, ramai. You WhatsApp sekarang. Kan? Okay, so saya cerita sikit lah. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Ada tak nak sesiapa yang nak dengar cerita saya ni? Macam mana saya ni daripada dulu seorang kerja government. Lepas tu saya ada masalah hutang. Lepas tu saya buat bisnes lah. Masa tu saya buat bisnes kereta sewa. Alhamdulillah daripada bisnes kereta sewa tu, dengan modal RM3,000 saya boleh kira macam income tu lah. Income daripada bisnes kereta sewa tu boleh cecah sampai RM5 juta sebulan, setahun. Tapi itulah, tak ada rezeki disebabkan Covid. Bisnes saya tu jatuh tahun 2020 lah. Dan saya pun cuba-cubalah buat macam-macam bisnes tapi tak berjaya. And then pada tahun 2021 saya join company kawan saya SKV. Dan alhamdulillah lah, sekarang ni saya punya komisen lah lebih kurang dalam RM50,000 sebulan. Alright, thank you. So cerita dia macam ni. Ni topik hari ni adalah topik macam mana nak settlekan hutang. Sebab apa? Ada seorang hamba Allah ni lah, saya rasa dekat luar sana ramai orang yang ada masalah hutang kan. So saya cerita based on pengalaman saya. Siapa kat sini yang ada masalah hutang? Kan? Especially orang kerja makan gaji lah. Tak kisahlah kerja swasta ke, kerja government ke, majority memang ada masalah hutang. Tambah sekarang ni dengan kos sara hidup makin mahal, harga barang makin mahal, lagilah terkesan kan. Macam saya dulu tahun 2005, saya dah nampak dah, saya dah rasa dah. Masa saya kerja tu, saya cakap macam flu kan. Saya alright. So masa saya bekerja tu, saya start kerja dekat universiti lah, dekat Sarawak tau. Saya tahun 2005. Okay, tahun 2005 saya kerja. Masa tu gaji saya tak sampai RM2,000. Saya bekerja sebagai tenaga pengajar lah. Masa tu jawatan saya tutor lah. Saya tak dapat jawatan pensyarah sebab apa? Saya tidak ada PhD. So saya start kerja tu tahun 2005. Saya apply kerja tu dengan degree lah. Saya baru habis master tapi belum convo lagi lah. So saya apply kerja, dapat kerja, gaji tak sampai RM2,000 lah. So saya pun dah dapat kerja government, seronok lah kan. So biasalah orang kerja government ni, saya start buat loan kan. Beli motor kan. Lepas tu beli kereta. Lepas tu saya pun dah ada kad kredit apa semua kan. So saya ingat, alah gaji RM2,000 kan, motor baru RM300 bulan, kereta baru RM600 bulan kan. So sekejap saya minum. Okay, so saya tak sedar bila saya duk buat hutang-hutang tu,
And then yang paling teruk sekali lah, kesilapan saya paling besar adalah saya beli kereta. Beli kereta. And then beli kereta tu sebenarnya tak salah, cuma saya beli kereta di luar kemampuan. Kereta tu harga RM40,000. And then saya baru kerja je, down payment pun saya tak boleh nak bayar. And then buat full loan lah, bayar sikit lah, down payment dalam RM2,000 kan. Lepas tu installment dalam RM600 kan. Saya ingat gaji aku RM2,000 kan, installment baru RM600, ada lagi balance. Tapi saya tersilap. Kereta ni dia tak sama macam motor. Motor kita isi minyak RM50 dulu dah cukup dah sebulan. Kereta ni isi RM50 tahan 5 hari je. Alright. So dengan installment kereta, dengan minyak kereta, dengan maintenance, dengan insurans apa semua kan. So untuk kereta tu saja saya sebulan saya kena spend lebih kurang dalam RM1,000 lebih lah, RM1,100, RM1,200 sebulan kan. Lepas tu dengan hutang motor lagi, lepas tu saya dekat kredit kan. Masa tu saya dah terciduk lah tuan-tuan. Terciduk. Duit gaji saya, dapat gaji, bayar hutang je. So tolak ni lalas dalam akaun tinggal RM100. Mampus kan. And then nak tunggu gaji lagi 2 minggu. Memang tak tidur malam lah. Siapa kat sini macam tu? Kan? You kerja dah okey dah, gaji dah okey, tapi duit gaji tu habis bayar hutang je kan. Saya rasa ramai kat luar sana macam tu. Alright. So saya pun bila dah jadi macam tu, tak boleh tidur malam tuan-tuan. And then saya pula masa tu baru kahwin. Faham-faham je lah, bila kita kahwin, saya kahwin dengan isteri saya ni sebab bukannya kena paksa ke. Saya kahwin memang suka sama suka. Tapi bila kita berkahwin, bila kita ada masalah kewangan, duit tak cukup, dia senang bergaduh lah. Tengok isteri kita beli, kita rasa benda tu tak penting. So kita marah dia. Dia pula tengok kita beli benda yang tak penting. So dia marah kita. So bergaduh kan. Alright. So masa tu kita orang baru kahwin. Lepas tu memang sangat mudah bergaduh. Sikit-sikit bergaduh kan. Sebab apa? Sebab duit lah. Tu yang tak seronoknya bila kita ada masalah kewangan kan. And then saya pun stres lah dengan rumah tangga pun asyik gaduh je. Lepas tu malam-malam tak boleh nak tidur, nak buat kerja pun tak boleh apa semua kan. And then saya fikir macam mana aku nak settle masalah ni. Sebab apa? Kalau nak tunggu hutang kereta tu settle, kena tunggu 9 tahun kan. Saya buat beli kereta, loan 9 tahun, mampus aku nak tunggu kan. Memanglah setiap tahun gaji saya naik, tapi itulah kan, naik macam mana pun duit tetap tak cukup. Alright. So dipendekkan cerita lah, saya fikir-fikir apa benda aku nak buat ni kan. So saya dapat idea untuk start bisnes kereta sewa. Tu lebih kurang dalam tahun 2006 lah. Kenapa saya pilih bisnes kereta sewa? Sebab apa? Saya bekerja kat universiti. Lepas tu tempat saya bekerja tu, memang ada student-student ni, dia selalu datang dekat saya punya office minta pinjam kereta. Kan. So saya tanya, kenapa korang ni asyik nak pinjam kereta aku je kan? Pergilah naik bas ke, naik taksi ke kan. So rupa-rupanya dekat universiti tempat saya mengajar tu, bas ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau driver bas tu mogok, memang tak ada bas. Lepas tu taksi pula mahal. Kalau sekali taksi masuk RM30, masuk sekali RM30, hantar RM30, so RM60. So budak-budak ni memang tak ada duit. And then ada setengah budak-budak ni dia tak pandai bawa motor kan. So dia orang ni mencari sesiapa yang boleh sediakan servis kereta sewa. So saya nampak peluang kat situ. And then saya pula kebetulan saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa dekat Langkawi. Ada lagi ke yang mendengar saya punya live ni? Test 1, 2, 3 ke saya cakap seorang-seorang? Okey, sambil-sambil tu saya nak iklan. Saya mencarilah sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak bebas hutang, sesiapa yang nak jana pendapatan RM20,000 sebulan. Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Saya mencari tim lah untuk saya ajar macam mana nak jana pendapatan sebagai usahawan SKV. Kalau you masuk, you belajar, you buat, insya-Allah lah you boleh jana pendapatan RM20,000 sebulan. Saya dah ada tim saya yang dah buat RM50,000 sebulan. Kan? Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal untuk join SKV ni, kalau you duduk dekat Semenanjung,
RM65.40. Kalau you duduk dekat Sarawak, RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah, RM71.30. Kalau you duduk dekat Singapura, RM81. Kan? Siapa yang dah WhatsApp, komen dan WhatsApp. Jangan saya minum. Alright, ini salah satu produk pada SKV. Ini produk ni untuk kencing manis. Kalau siapa-siapa yang ada kencing manis kan, yang ada darah tinggi, you minum ni, insya-Allah lah you punya kencing manis tu tak jadi teruk. Kan. Alright, so sambung cerita. So saya dapat idea untuk buat servis kereta sewa. And then so saya pun bincang lah dengan isteri saya. Saya cakap, B, saya panggil isteri saya baby kan. B, abang nak buat bisnes kereta sewa. Masa tu isteri saya pun, betul ke abang ni? Betul ke? Kan kita beli kereta tak ada orang sewa. Dah kereta ni bila kita dah beli, nak patah balik tak boleh. Kan susah kan? So saya cakap, insyaAllah boleh ni, boleh. Sebab apa? Saya memang dah nampak, saya dah nampak potensi pelanggan. Macam saya punya target market tu student. Kalau student tak nak sewa pun, saya boleh sewakan kereta dekat staff yang bekerja dekat universiti. Sebab apa? Dekat universiti tempat saya bekerja tu ada kira macam ada pensyarah kontrak. Pensyarah kontrak ni, diorang ni tak nak beli kereta. So kalau boleh dia orang nak sewa kereta je. And then dia orang punya bajet tu dalam 400-500 sebulan. Sebab apa? Dia orang guna kereta ni nak pergi pejabat je. Dia orang bukannya nak jalan jauh. So saya dah ada sasaran pelanggan kat situ lah. So saya cakap ke isteri saya, InsyaAllah ni kalau kita beli, memang akan ada orang sewa lah. So isteri saya pun okey, setuju. Kita orang pun pergilah cari kereta untuk disewakan. So saya tak nak sewakan kereta saya, sebab kereta saya masih baru lagi. So saya target, saya nak beli kereta second hand, saya sewakan. So cari-cari, jumpalah kereta second hand. Masa tu kereta kancil lah. Kereta kancil. Alright, morning. Thank you. Saya beli kereta tu tahun 2006. Tapi kereta tu kereta second hand tuan-tuan. Kereta tu tahun 1997. Maknanya kereta tu dah 9 tahun. Tapi condition okey lah. Macam saya nak buat sewa kereta tu, saya nak sewa dekat student. Macam student ni tahu-tahu lah, dia orang punya bajet pun tak besar kan. So saya beli kereta second hand, asalkan kereta tu boleh start, boleh jalan, ada aircon, okey lah. Student ni dia tak kisah pun. Dia asalkan kereta tu boleh jalan je. And then dia orang pun bukannya nak jalan jauh. Dia orang just nak daripada universiti nak keluar ke bandar, nak beli barang-barang je. Nak jalan dengan kawan-kawan. So saya beli kereta tu 2 biji lah saya beli. Saya bayar down payment dalam 3,000. Lepas tu kereta tu sebiji harga dalam 9,500. Sebiji lagi harga dalam 7,500 lah, second hand. And then saya dapat kereta tu, saya sewakan 1 jam RM5, 1 hari RM50. Murah-murah je lah. Kalau dia orang sewa teksi pun, pergi balik dah RM60. Macam saya sewa kereta tu 1 hari RM50. So untunglah budak-budak ni, dia orang boleh pakai 24 jam. Kan? So alhamdulillah bila saya beli kereta tu, kereta saya tu hari-hari jalan. Sewa jam pun jalan, ada orang sewa hari pun jalan. Lepas tu ada pensyarah pun nak sewa kereta tu bulan. So kira macam kereta tu non-stop lah. Non-stop buat duit. And then masa saya buat bisnes kereta sewa, ini benda betul yang saya buat lah. Alright. Benda betul yang saya buat adalah, masa saya buat bisnes kereta sewa tu, saya ada sasaran yang jelas. Maknanya saya buat bisnes kereta sewa, saya cakap saya nak RM300 je bersih sebulan. So you all pun bila you nak start bisnes, tak kisahlah apa-apa bisnes, you kena ada target yang jelas lah. So you janganlah target you tu melampau-lampau. Banyak orang dia silap. Dia nak start bisnes, dia target aku nak jadi jutawan dalam masa 3 bulan. Memang orang-orang macam ni selalunya dia akan terjerumus kepada skim cepat kaya lah. So bila you nak start, kalau you tak ada pengalaman, you target tu tengoklah berapa yang you rasa cukup. Cuba you komen sikit. Kalau dalam keadaan sekarang ni, kalau you ada masalah kewangan, berapakah pendapatan yang you cukup? Pendapatan tambahan yang cukup untuk you kira macam selesa lah kan. Macam saya tu, saya nak RM300 je sebulan. Sebab apa? Duit tu saya nak beli barang dapur je. Saya punya gaji memang dah game over. Memang dah tak boleh buat apa. Sebab apa? Memang duit gaji saya tu memang habis bayar hutang je. 500. Okay, so you kena ada sasaran target yang clear.
Okey, 500 tu tak adalah besar mana kan. Kalau you jadi kalau you join SKV, nak buat RM500 sebulan tu senang je. Okey, so you kena buat personal sale RM1,000. Lepas tu you cari 2 orang, ajar dia buat RM1,000 setiap orang. So kat situ confirm you boleh dapat dalam RM500. SKV ni mudah. You buat personal sale RM1,000. Personal sale tu you jual lah. You carilah siapa-siapa yang ada masalah kencing manis, sesiapa yang ada masalah darah tinggi, ataupun sesiapa yang nak turunkan berat badan. You cari 10 orang, and then you jual produk harga RM100. So confirm you boleh buat RM1,000. Lepas tu you cari lagi 2 orang, ajar dia macam mana nak buat RM1,000. And then confirm you boleh dapat 500. So siapa yang nak jana pendapatan? Macam saya sekarang ni, alhamdulillah, saya punya komisen sebulan pun dah lebih RM50,000 lah. Kan? Siapa yang nak? Okay, alright. Target tu selalunya untung bersih. Untung bersih kan. So macam saya masa saya buat kereta sewa tu, saya nak untung bersih 300. Tolak semua sekali, saya nak RM300. Kan? Saya minum dulu. And then macam tim saya ada tim saya cikgu sekolah lah. Sekarang dia join. Sekarang ni alhamdulillah dia punya komisen RM16,000 sebulan. RM16,000. Tapi tim dia ramai lah. Bawah dia ada lebih kurang dalam 90 orang. Macam saya ramai. Bawah saya ada lebih kurang 850 orang. So kalau you join SKV, kalau you nak jana pendapatan, let's say lah kalau you nak RM1,000. Siapa kat sini nak RM1,000 bersih? Untung bersih kalau you join SKV. Kalau you nak RM1,000 sebulan, you kena buat personal sale RM1,000. Personal sale ni adalah jualan you direct kepada customer lah. Macam mana nak buat RM1,000? You cari 10 orang dan jual produk harga RM100. Macam SKV ni produk dia ada yang RM30, ada yang sampai paling tinggi RM180. Alright. So you buat personal sale RM1,000. Lepas tu you cari 8 orang, you ajar dia macam mana nak buat RM1,000. Kalau you dah pandai buat RM1,000, of course you boleh ajar macam mana nak buat RM1,000 dekat 8 orang kan. So total you punya group sale jadi RM9,000 lah. RM9,000. You punya komisen paling sikit lah boleh cecah RM1,000. Kan. Salam dari Sarawak. Waalaikumsalam orang Sarawak kan. Saya duduk kat Bintulu. Bintulu Sarawak. Saya duduk lama 2005 sampai 2017. Berapa tahun saya duduk sana kan. Kan. Anak-anak saya semua lahir kat Sarawak kan. IC dia orang semua Sarawak. Alright. Okay, so kalau you ada soalan nak tanya je. Nanti saya cuba jawab lah. Alright. Kalau you nak jana pendapatan RM20,000 sebulan, you kena buat personal sale dalam RM3,000. Lepas tu you kena ada lebih kurang dalam 50 orang lah. 50 orang. And then you ajar 50 orang ni buat RM3,000 sebulan. Confirm you boleh dapat RM20,000. Tapi kadang-kadang setengah orang tu dia tak boleh nak brain lah kan. You tengok berapa yang you nak. Kalau you nak 500, you just fokus pada 500. Kalau you nak RM1,000, you fokus RM1,000. Lepas tu slowly grow. Alright. Saya baca komen. Apa pro dan kontra bisnes kereta sewa ni? Bisnes kereta sewa ni, kalau you belum buat, you tak payah buat lah kan. Kalau you dah terjebak, you continue je lah. Sebab apa? Bisnes kereta sewa ni, masa saya start dulu tu, saya tak ada pilihan. Bagusnya bisnes kereta sewa ni, kita beli kereta, kita sewakan. So kereta tu dia buat duit. Dia jadi macam vending machine lah. Alright. So bagusnya kita tak payah nak buka kedai, kita tak payah nak jaga. Tapi risiko dia agak besar jugalah kan. Kereta rosak, kereta kena saman. Lepas tu saya pun masa saya buat kereta sewa, total kereta saya hilang. Dengan total loss nak tahu tak berapa? Masa saya buat bisnes kereta sewa, saya hampir-hampir give up. Macam memang down gila lah bila kereta hilang. Tapi nak tahu tak berapa banyak kereta sepanjang saya buat bisnes kereta sewa, total kereta hilang 6 biji. 6 biji kereta saya hilang. Lepas tu 1 biji lagi kereta total loss. Total 7 biji lah. 7 biji. Bapak gila kan. So loss tu kalau kira dekat setengah juta lah. Tapi itulah risiko tinggi.
untung pun tinggi jugalah. Alright. Kenapa tuan dah tak buat bisnes? Tak buat bisnes apa? Bisnes kereta sewa ke? Bisnes kereta sewa tu masih lagi jalan, tapi saya dah hand over dekat saya punya kawan lah, dia take over. Sebab saya tengok bisnes kereta sewa dengan bisnes SKV sekarang ni, dari segi dia punya profit margin, bisnes SKV ni profit margin dia memang besar. So macam kereta sewa ni, dia profit margin dia tak besar dah. Sekarang ni dah banyak lah, dengan Grabnya, dengan macam-macam lah. So and then kira untung tu lah tak besar. Untung. And then macam kereta sewa ni, kira macam saya punya jualan paling tinggi lah pernah capai 800,000. Masa saya buat kereta sewa, sebulan saya pernah cecah 800,000. Tapi tuan-tuan, dia punya overhead tu bapak gila kan. Nak bayar kereta, nak bayar gaji pekerja, sewa office segala kan. Saya sampai nak ambil gaji 5,000 pun fikir 10 kali. Sebab apa? Overhead tu terlalu besar. Kan? Tapi bila saya buat SKV ni, saya punya jualan paling tinggi pernah cecah 4 juta. Saya punya commission bersih, net profit saya 90,000. Kan? So saya buat apa aku nak buat bisnes yang susah kan, pening kepala kan. Baik aku buat bisnes yang senang, untung dia tinggi kan. Kalau you jadi saya, you nak fokus mana? You nak buat bisnes yang susah ataupun you nak buat bisnes yang senang? Alright. Okay, apa benda trading forex ni? Okay, so sekarang buat bisnes apa? Sekarang ni saya jadi usahawan SKV. Saya jual suplemen kesihatan daripada SKV. Ni company kawan saya juga ni. So sekarang ni alhamdulillah lah, masa saya buat bisnes kereta sewa, paling tinggi saya punya jualan lah, paling tinggi 5.9 juta. 5.9 juta. Tapi nak kira untung tu kira susah lah. Sebab apa? Banyak benda nak kena bayar. Nak kena bayar gaji pekerja, sewa tu, kereta kan. Nak kena bayar loan. Lepas tu bayar cukai, bayar tu lah. Kita nak ambil gaji pun tak nampak duit. Kan? So bila COVID datang je, bisnes saya memang terkesan gila-gila lah. Memang langsung tak ada income. Masa tahun 2020 tu, bila lockdown je, saya punya company langsung tak ada income. So saya punya pekerja pun dah berhenti kan. Lepas tu saya punya saving pun habis. Saya pun tak boleh bayar hutang. Lepas tu saya pun dah kena saman. Lepas tu saya pun dah kena blacklist kan. And then sampai saya punya account bank pun kena freeze. So memang jatuh gila-gila lah tuan-tuan. Memang jatuh gila-gila. So saya pernah susah, lepas tu saya naik, lepas tu saya jatuh, memang jatuh gila-gila lah. Tapi sekarang ni saya cuba bangkit balik lah. Tapi pada saya tu, benda tu setiap ujian yang kita dapat tu sebenarnya Tuhan nak bagi kita benda yang lebih baik. Tuhan nak ganti sesuatu benda yang lebih baik. Macam saya ingat bila saya jatuh tu bisnes kereta sewa kan, ini memang Tuhan nak uji saya kan. Tapi sebenarnya rupa-rupanya ada hikmah. Sebenarnya Tuhan nak ganti sesuatu benda yang lebih baik. So kalau you all diuji, ada cabaran apa-apa, you jangan give up, you jangan ni kan. So sebenarnya kita nak dapat sesuatu benda yang lebih baik. Tapi nak dapat sesuatu yang benda yang lebih baik tu, dia bagilah cabaran, ujian kan. So kita buat je, kita usaha je, InsyaAllah lah ada rezeki kan. 6 bulan punya cerita bosan. Apa jaminan kepada ejen baru oleh tim jika ejen baru join tim tuan? Jaminan macam mana tu? Dia SKV ni, dia macam ni tuan. SKV ni you buat, you dapat. So saya boleh, macam mana, saya boleh ajak you untuk minum air, tapi terpulang kepada you nak minum ke tidak. Saya boleh ajak you join, tapi you nak ke belajar, you nak ke buat. Kalau you masuk tapi you tidak buat, you bagi banyak alasan, saya pun tak boleh nak buat apa, tak boleh nak jamin. Kan? Alright, macam saya kena uji sekarang ni, tuan tak baca komen saya dari tadi. Alamak, apa benda ni? Apa lah, saya tengok. Dari tadi kena komen, asyik kena palau je. Apa yang tuan komen ni, saya tak sempat baca. Ada bayaran, okay. So tuan, siapa? Jennifer dekat mana ni? Jennifer dekat mana? Kan? So yuran dia kalau you duduk dekat Semenanjung, modal dia RM65.40. Bila you daftar, you dapat barang tau. You dapat barang. Saya explain sikit. You daftar, you dapat barang ni. Ni harga dia RM60.
you dapat sebotol. Ini Defend ni biasalah, memang dulu masa Covid tu meletup. You dapat barang harga RM60, lepas tu you dapat training 5 hari daripada HQ. Lepas tu you dapat group support Telegram, group support Facebook. Lepas tu you dapat sistem perniagaan. Lepas tu you dapat video tutorial, kan. So you bayar RM60 lebih, kan, RM60 lebih. Dan SKV dia macam provide business. Kalau you nak bayar semua tu, nilai dia lebih kurang dalam RM7,000. Kucing Sarawak, kalau kucing RM66.40 je. Kucing Sarawak RM66.40. Alright, so macam SKV ni, alhamdulillah lah, saya join pada Februari 2021. And then tahun ni alhamdulillah lah, saya punya jualan pun lebih kurang dalam 10 juta lah. Okay. And then saya punya commission pun dalam 5 bulan tu dalam 270,000 lah. Kalau you bahagi 270,000 bahagi dengan 5 bulan, lebih kurang dalam 50,000 lebih lah, kan. Sabah dia mahal sikit, RM71.30. Yang mahal tu sebab apa? HQ dia nak post barang ni. Dia post test untuk Sabah, dia mahal sikit. Sarawak dia murah sebab apa? Kita memang ada center kat sana. Kita memang ada distribution center kat sana. Kita ada, Singapura pun ada, Sarawak ada, Sabah belum ada lagi, kan. Alright. Boleh, memang boleh. Sebab lepas you daftar, HQ akan bagi training 5 hari. Lepas tu macam saya pun, every week saya ada coaching. So masalah banyak ejen saya, sibuk lah, ni lah apa semua. So saya boleh ajak you, and then saya boleh training. Cuma you nak ke tidak, you sanggup buat ke tidak. Banyak yang bagi alasan, malu lah Tohi, segan lah Tohi, saya tak pandai lah Tohi, macam-macam alasan, kan. So semua orang boleh berjaya. Tapi ada juga yang tim saya yang dah buat RM16,000 sebulan, ada yang dah buat RM20,000 sebulan, ada yang RM50,000. Ini memang gila-gila punya, memang power. Saya cakap buat live, buat, kan. So insyaAllah nak ajar tu boleh, cuma you nak buat ke tidak, kan. Alright. Cara join yang Sabah coaching by online, semua online, kita online je. Kita belajar online je, tak payah nak datang kelas apa semua. Sebab apa? Sekarang ni semua online je, boleh belajar Zoom, kan. Okay, siapa-siapa yang nak join, siapa-siapa yang nak info, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak join, kan. Nanti saya bagi detail apa semua, kan. Kan. Alright, so sambung cerita. Kat mana saya berhenti tadi? Siapa si Amirul tadi, dia komen apa benda tak? Saya tak sempat baca, kan. Macam kena ujian. Alright. So saya pun sebenarnya topik hari ni saya nak cerita pasal macam mana saya settle hutang, kan. So saya pun buat kereta sewa, and then alhamdulillah lah, daripada 2 biji kereta tu saya dapatlah bersih RM300, kan. Okay. Alright. So dapatlah RM300. Tapi bila saya buat kereta sewa tu, timbul pula masalah, kan. So biasalah bila kita buat bisnes ni, memang akan sentiasa ada masalah. Tapi masalah tu kalau kita boleh solve, dia akan generate more income. Nak tahu tak apakah masalah yang saya hadapi? Alright. So masalah dia, macam dekat universiti tempat saya bekerja tu, student ramai. Ada 5,000 orang student. Kereta sewa ada 2 biji je. Memang kereta saya tu berebut budak-budak nak sewa, kan. Lepas tu saya nak beli kereta dah tak boleh. Sebab apa? Saya memang kira nama saya tu dah penuh lah. Memang kalau nak apply loan memang tak boleh, kan. Memang bank reject, kan. Tapi saya demand banyak. Budak student ada 5,000 orang, kereta 2 biji je. Lepas tu belum lagi yang pensyarah-pensyarah ini nak sewa kereta, nak sewa bulan, kan. Memang kereta saya tak cukup lah. Nak beli kereta tak boleh. So saya fikir, macam mana aku nak buat ni, kan. So saya dapat idea, why not saya ambil kereta orang. Saya ambil kereta orang, saya sewakan, saya makan komisen sikit lah. Tapi saya kena deal lah dengan owner, kan. So saya pun cari, jumpalah ada kawan-kawan saya yang ada kereta lebih apa semua, sewakan. Tapi dia orang ni pun bukannya full time. Kadang-kadang dia orang nak pakai kereta, susah. Sampailah saya terjumpa ada seorang toke Cina ni lah, nama dia Desmond. Desmond ni memang buat kereta sewa. Dia memang ada banyak kereta. And then saya jumpa dia, toke, saya ada buat bisnes kereta sewa.
Lepas tu student, saya punya customer ramai, kereta tak cukup. Boleh tak kita partnership ke macam mana? Saya ambil kereta bos, lepas tu saya sewakan, saya dapat duit, saya ambil sikit commission, and then balance bos ambil lah. So Desmond pun dia pun okay, tak apalah, dia try sebiji kan, dia try sebiji. Sebab apa, Desmond ni memang ada banyak kereta, and then dia ni sewa kereta, sewa dekat company, and then biasanya dia sewa 3 tahun ke atas. Lepas 3 tahun company tu akan pulangkan balik kereta, dia ganti kereta baru. So kereta-kereta yang dia ada tu semua kereta dah tak ada hutang. Sama ada dia biar je kereta tu kat rumah dia ataupun dia jual je. Okay. So bila saya datang jumpa dia, dia kata ni daripada kereta dia tu duduk parking je, tak ada orang nak beli, baik dia sewakan. So dia bagi kereta saya, dekat saya lah sebiji kereta kan. Alright. And then saya dapat kereta tu, and then saya sewakan. And then macam seminggu lah Desmond dia boleh dapat dalam, bersih kat dia lah, dalam RM300 kan, RM300 seminggu. Lepas tu saya call lagi dia, Desmond, you ada lagi tak kereta? Sebab kereta tak cukup ni. Lepas tu Desmond pula tengok, seminggu dia boleh dapat 300 kan. Kalau sebulan dah 1000 lebih kan. Daripada kereta dia tu parking je kat rumah dia, baik dia bagi kat saya sewa kan. So dia bagi saya 7 biji. 7 biji kereta dia bagi kat saya. So saya dah ada 2 biji, campur Desmond bagi 7 biji. So 9 biji lah kereta yang saya ada. Saya sewa kan. So memang setiap bila customer datang je, memang saya boleh layan. So duit untung daripada kereta sewa tu, asalnya saya nak RM300 je sebulan. Tapi disebabkan saya dapat kereta daripada Desmond, saya punya profit daripada kereta sewa tu sebulan boleh cecah RM2,000. Dah sama macam gaji saya dah. Alright. So macam gaji saya tu memang saya habis bayar hutang lah. Dapat gaji, bayar hutang motor, hutang kereta, hutang kad kredit, memang tak boleh buat apalah gaji saya tu kan. Tapi sekarang ni saya dah ada income daripada kereta sewa. Dan income kereta sewa saya tu dah bersamaan dengan gaji saya. Gaji saya lebih kurang dalam RM2,000. Income kereta sewa tu, profit daripada kereta sewa tu lebih kurang dalam RM2,000. So saya nampak bila saya dapat mencipta satu pendapatan yang bersamaan dengan gaji saya, masa itulah titik perubahan dalam hidup saya. Kan, duit gaji saya tu memang saya guna untuk bayar hutang je. And then duit daripada kereta sewa ni saya guna untuk belanja lah. And then bila saya dah ada duit ekstra, saya dengan isteri dah kurang bergaduh. Kan, dulu asyik bergaduh, hari-hari nak gaduh kan. Tapi bila dah ada duit ni, kan, isteri nak apa, nak beli apa, beli kan. Nak makan apa, beli. So kita jadi makin bahagia, kita makin happy. Bila kita kurang bergaduh, rezeki kita tu jadi lagi murah. Saya sampai boleh panggil mak mentua saya, boleh panggil bapak mentua saya duduk sekali dengan saya boleh tanggung dia orang, saya boleh bagi duit ke dia orang. So rezeki tu lagi jadi murah. So saya punya bisnes tu boom meletup-letup kan. Sampailah tahun 2010 saya sewa kereta, saya start dapat. Mula-mula saya sewa kereta dekat student. Lepas tu saya sewa kereta dekat family student. Lepas tu family dia orang ni, dia start recommend, saya start sewa dekat company. Lepas tu saya start sewa dekat pelancong. And then tahun 2010, masa tu saya dah ada 70 biji kereta dah tuan-tuan. 70. Saya dah WhatsApp, semoga saya boleh jadi seperti tuan jutawan. InsyaAllah boleh. Boleh. Alright. So tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta dah tuan-tuan. Saya start bisnes kereta sewa tahun 2006 dengan hutang keliling pinggang. Dengan kira masa saya start tu 2 biji kereta je, and then saya buat tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta dah. Alright. Lepas tu sebiji kereta lah purata lah. Kalau saya sewa kan, sebulan boleh dapat dalam 1,500 kali dengan 70 biji, maknanya sebulan saya boleh dapat dalam 100,000 lebih lah, 100,000 lebih lah. And then kereta sewa ni, dia punya profit dia dalam 30%, 40% kan. So duit yang 60% tu saya bayar installment, bayar gaji pekerja, bayar maintenance apa semua. So saya punya profit tu lebih kurang dalam 30%, 40%. So sebulan saya punya untung tu dalam 30,000, 40,000 kan. So bila saya buat bisnes kereta sewa tu, alhamdulillah lah saya boleh beli rumah kan. Setiap 2 tahun saya beli rumah kan. Beli rumah kan. And then bila tahun 2011 saya berhenti kerja daripada universiti. And then saya fokus kepada bisnes kereta sewa. And then saya start buka cawangan lah. Asalnya saya buat bisnes kereta sewa tu dekat Bintulu, Sarawak. Lepas tu saya buka cawangan kat Miri. Lepas tu buka cawangan kat Kuching. Lepas tu saya buka cawangan dekat Kota Kinabalu. Lepas tu saya buka cawangan dekat KL kan.
So alhamdulillah lah, bisnes tu berkembang sampai tahun 2012 lah. Tahun 2012 saya punya jualan tu lebih kurang dalam 1 juta. 1 juta. So tahun 2012 saya capai 1 juta pertama. Tapi bukannya saving lah, jualan. Jualan tu 1 juta pertama. And then tahun 2013 saya punya jualan tu lebih kurang dalam 1.7 juta tuan-tuan. And then tahun 2000 tak apa kalau nak pergi kerja, tak apa, dengar je. And then kalau tahun 2014 tu alhamdulillah saya punya jualan kereta sewa tu, duit sewa tu dalam 4 juta setahun. Bukan sebulan, setahun. Lepas tu tahun 2015 naik jadi 5 juta setahun. Alhamdulillah kan. Memang hidup saya berubah gila-gila lah. Memang mewah kan. So satu hari saya nak belanja berapa pun tak ada masalah. And then saya start 2 tahun saya beli rumah kan. And then memang saving pun ada. Tapi bila start tahun 2015 tu start problem lah. Problemnya adalah saya tak salahkan siapa-siapa lah. Ini mungkin benda tu dah nak jadi kan. So bila GST diperkenalkan, so bisnes saya pun efek lah. Bisnes tu boleh still jalan, still ada untung lagi, tapi saya punya margin tu jadi kecil. Sebab apa? Overhead jadi besar. Saya punya lisensi, saya buka cawangan tu, saya guna sistem macam franchise. So bila GST tu, saya punya franchise lisensi tu seorang-seorang keluar. Sebab apa? Dia orang tak tahan nak manage GST tu. Sebab GST ni satu, dia orang punya profit makin kecil, lepas tu kerja jadi banyak. So saya punya lisensi seorang-seorang keluar. So saya punya bisnes tu start untung lah. And then tapi kita still ada lagi income, still ada customer, ada orang keluar masuk kan. Sampailah tahun 2020 bila COVID datang, bila satu dunia kena lockdown, saya punya bisnes memang game over terus. Langsung tak ada income. So masa bila lockdown tu, saya pun fikir apa benda aku nak buat. Takkanlah kalau nak harap kereta sewa memang dah tak ada income, memang langsung zero, tak ada income langsung. So saya pun cuba-cubalah buat bisnes. Dan saya tak pernah buat bisnes lain tau. Saya memang tak pernah jual produk, tak pernah. Okay, so saya pun jual lah. Saya contact kawan-kawan saya, cakap boleh tak aku tolong jual produk kau, aku jadi ejen pun semua. So banyaklah produk-produk saya cuba jual. Produk dia orang tu bagus, tapi at the end saya rugi. Saya jual boleh jual, tapi bila kira-kira balik saya tak ada untung, rugi. Duit saving saya habis. Kan. Alright, kena ada lesen ke bisnes ni? Dia kalau ikutkan memang kena lah. Memang kena ada lesen kan. Bisnes mana? Bisnes kereta sewa ke? Kalau ikutkan memang kena ada lesen. Tapi itulah, kalau you buat lesen, at the end you duit untung you tu bayar dekat dia orang je kan. Memang tak ada untung, tak nampak untung. Kecuali lah you dapat projek daripada government ke mana-mana yang JLC kan, power pun semua, boleh. Tapi kalau you harapkan nak sewa kereta open market, memang meninggal lah, memang sakit lah. Sekejap saya minum. Right, sekarang ni masih ada buat kereta sewa. Okay, bisnes kereta sewa tu masih jalan. Cuma sekarang ni saya dah pass dekat kawan saya. Kawan saya urus. The company tu still jalan. Sebab apa? Kira income tak banyak. Tak banyak income tu, sikit je. Macam company saya pun saya dah jual dah semua kereta. Kita just ambil booking je. Ambil booking and then kita bagi-bagi dekat siapa yang buat kereta sewa. So saya pun ada kawan-kawan lah yang buat kereta sewa, lebih kurang dalam 1000 lebih lah supplier kan. So kita orang ada group. So kalau ada job, kita post dalam group tu, and then siapa-siapa yang ada kereta, dia ambil lah, kita makan commission lah. So the business still running. Cuma company saya dah tak own apa-apa kereta. Dan yang the business tu kawan saya yang tolong urus. Lebih kurang macam tu lah. So saya bila dah jadi tu, saya fokus pada SKV lah kan. Sebab apa, kalau saya nak buat kereta sewa memang tak baloi ya. Memang tak baloi, memang sikit sangat income kan. And then company saya memang dah tak ada kereta. Alright, so sambung cerita nak tahu tak macam mana saya bila lockdown tu bisnes saya jatuh, and then saya cuba jual produk orang, bukannya untung, rugi pula. Rugi kan. So saya tak salahkan produk, produk tu semua bagus. Tapi mungkin banyak faktor lah. Macam saya pun tak ada pengalaman. Lepas tu macam yang orang yang supply produk tu, dia tak bagi training. Lepas tu bahan marketing pun ada setengah tu tak bagi. Lepas tu sistem dia orang ni, sistem yang pada saya macam menindas kan.
So macam kita kan, kita nak jadi ejen dia, kita kena jadi dia punya, kita kena keluar modal lah, beli barang dia, beli barang, lepas tu simpan lah. And then kalau kita promote, lepas tu kita, kalau ada orang nak beli, kita yang tolong uruskan penghantaran. So bila jadi macam tu, satu macam contoh lah, ada satu produk ni saya jual kan. So kalau nak beli barang pada dia, saya kena beli berapa ribu lah, kena keluar duit beli, and then stok ada dekat saya punya rumah kan. Lepas tu kita promote, kalau ada orang nak beli, kita jual, kita yang tolong post lah. Tapi isu dia adalah bila ada setengah-setengah orang yang ada modal besar, dia orang beli barang tu banyak-banyak, lepas tu dia buang harga. Dia buang harga kan. So macam barang tu, contohnya barang tu sepatutnya jual RM30, dia dapat harga RM12 kan. Dia jual RM15 pun dah okey dah, asal untung RM3 pun dah okey kan. So kita ni yang modal kecil memang sakit kan. Kita dapat pun harganya tu, kita nak jual murah-murah tak boleh kan. So at the end, saya beli barang, promote, kita tolong promote, lepas tu orang pergi beli dekat orang yang buang harga tu. Siapa kat sini yang berniaga barang orang yang menggunakan sistem stocking agent, yang ada isu buang harga? Saya rasa kat luar sana ramai macam ni kan. You jadi agent, lepas tu macam founder dia, okay, kalau you nak jadi agent, you kena beli barang. So kalau you nak dapat harga macam ni, you kena beli barang this amount. So you beli. Lepas tu founder pun, sale juta-juta apa semua. Yang kita ni dapat barang belum tentu lagi boleh jual. Lepas tu bila nak jual, ada pula orang buang harga kan. Lah kita makan sendiri lah. Alright. SKV tu apa tu? SKV ni dia company ni. Company ni dia jual produk untuk kencing manis. Saya pernah alami situasi ejen pedih kan. So itu yang berlaku kat saya. So satu lagi ini memang nanya. So macam masa saya start tu, saya ada jual satu produk lah, produk makanan. Saya tak salahkan kawan saya lah, mungkin dia pun tak sengaja benda tu. So kawan saya ni dia macam ada restoran. Bila lockdown tu, dia pun restoran dia tak boleh buka. Lepas tu dia pula buat catering. Masa lockdown, catering pun tak boleh jalan, restoran pun tak boleh buka. And then dia pun ada pekerja, dia nak bayar gaji pekerja. So kawan saya ni dia buat produk makanan lah, rendang kan. So tapi dia pandai buat produk, cuma dia tak pandai nak jual. So dia jumpa saya, cakap, Wahi, boleh tak kita partnership macam mana, kita jual produk ni? Saya cakap boleh, tapi kalau nak jual ni kita guna sistem stocking agent lah. So saya yang tolong rekrut stocking agent. Dia fokus pada production. Okay, so alhamdulillah 2 minggu saya dapat rekrut dalam stokis seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak kan, Semenanjung, semua saya dapat rekrut 2 minggu je. And then bila saya dah dapat stokis tu, and then stokis ni bayar, and then saya pun bayar lah dekat kawan saya ni. Kawan saya pun siapkan produk, kita hantar. Okay, mula-mula tu memang best lah. Kita pun promote, kita pun minta testimonial, memang produk tu viral kan. So memang orang berebut kan. Masa lockdown tu, semua orang duduk kat rumah, semua orang nak makan, semua orang nak beli makanan yang segera kan. Macam kawan saya ni, dia jual rendang tu tak payah masak, buka je boleh terus makan. So produk tu memang viral meletup-letup. So macam kita pula nak suruh kilang buat produk tu, macam kena ada MOQ. So kilang tu cakap, kalau you nak kita orang buat, you kena order barang ni 30,000 pack, barulah kilang ni nak buat. Kalau sikit-sikit kilang tak nak buat. Okay, kita pun setuju 30,000 pack. So lock 30,000 pack. Tiba-tiba kilang tu pula mesin rosak. Ya Allah. Kita dah promote ni, and then kita punya stocking pun dah gila-gila, and then memang stok memang tak cukup. Kita pun dah lock nak order 30,000 pack sebulan. Tiba-tiba kilang dah bagi duit, tiba-tiba kilang cakap mesin ni rosak, tak boleh buat. So saya punya stocking ni dah marah kan. Saya punya customer pun dah marah lah. Apa ni, kita orang dah bayar apa semua, barang tak dapat kan. Lepas tu follow up Lepas 3 minggu baru dah dapat barang. Saya punya stoki dah marah. And then dapat barang, saya pun bagilah dekat saya punya stoki kan. Bagi-bagi, lepas tu next order, saya punya stoki tak nak order dah. Tak nak order, dia orang takut. Sebab apa? Takut nanti kena lipat lagi dengan kilang kan. Saya jual rendang tu, jualan paling tinggi saya pernah capai 150,000 tuan-tuan.
150,000. Tapi bila kilang tu buat macam tu, terus saya punya stoki tak nak order dah. Tak nak order. Memang jatuh kan. Lepas tu macam kawan saya ni, dia dah lock dengan kilang tu. Lepas tu dia hantar barang kat saya. Saya tak bayar apa-apa, tapi tak boleh jual. Lepas tu macam saya pun ada pekerja, ada office nak kena bayar, overhead kena bayar. So saya jual sikit-sikit, duit jualan tu habis bayar gaji pekerja, bayar tu bayar ni kan. Lala saya terberhutang kawan saya. Terberhutang 80,000. Bengong betul kan. Oh, duit saving saya habis kan. Lepas tu hutang saya tak boleh bayar. Lepas tu saya dah start kena saman. Lepas tu saya kena blacklist. Lepas tu saya kena kira macam akaun pun kena free lah tuan-tuan. Kena free. Bila you dah kena saman, akaun you kena free tau. Bengong betul kan. Oh, memang jatuh saya macam nak gila tuan-tuan. Macam nak gila. Ya Allah, apalah, kenapa jadi macam ni kan. Siapa yang pernah hadap macam saya? Siapa yang pernah hadap macam saya kan? You buat bisnes kereta sewa, bisnes you jatuh. Lepas tu pekerja you seorang-seorang berhenti kerja. Lepas tu you buat bisnes, jual produk, rugi. You terberhutang pula 80,000. And then duit saving you tu habis, bayar apa semua, memang tak nampak untung. Lepas tu bila you dah tak ada duit, and then you kena saman. Bila you kena saman, you kena blacklist. Bila you kena blacklist apa semua, so you punya akaun semua kena freeze. Ya Allah, kata aku macam nak nangis. Macam kenapalah jadi macam ni kan. Apa salah aku, apa dosa aku kan. So saya pun, masa saya jatuh tu tuan-tuan, saya memang tak ada pilihan lah. So kalau saya nak bangkit balik, saya kena cari bisnes yang risiko rendah, and then modal rendah, and then kalau boleh lah company tu boleh bagi training, lepas tu bahan marketing dia sediakan, and then sistem dia proper lah. Saya tak nak lagi buat bisnes yang macam tu, yang tak ada sistem kan. Kita beli barang apa semua, tiba-tiba kilang kata mesin rosak, tak boleh. Kita dah bagi duit ni, lepas tu kita mesti stokin mengamuk kan. 3 minggu tuan-tuan. You bayangkan, kalau kita ambil barang duit orang, lepas tu orang okon dia bagi duit kat kita, dia nak barang. Ini 3 minggu memang mengamuk saya punya stoki pun semua kan. Betul tak? Saya tahun 2020 totally down juga, macam COVID down kan satu dunia. Mami Juna buat apa dulu? Mami Juna buat bisnes apa? Kan? Saya down tu memang saya tak ceritalah dekat orang memang sampai satu level saya punya akaun kena freeze tuan-tuan. Memang tak boleh buat keluar duit. Tak boleh buat keluar duit. Akaun duit dalam akaun tu kena freeze. Sebab apa? Dah masuk kes mahkamah. Bengong betul. Macam mana aku nak bayar? Macam mana aku nak bayar? Dah kita pun bisnes down kan. Kan ada setengah orang dia tak faham, dia tak peduli. Aku nak duit aku kan. So bila saya punya akaun kena freeze, memang duit masuk boleh, nak keluar tak boleh. Kan. Alright, siapa kat sini yang down? Siapa kat sini yang masa COVID, masa lockdown tu bisnes dia down? So saya antara salah seorang yang bisnes memang terkesan. Saya buat bisnes kereta sewa, bisnes pelancongan, memang jatuh gila-gila. Langsung tak ada income. Memang jahanam. Pekerja semua berhenti, duit saving habis, kena saman pun semua. Ya Allah. Sampai akaun bank sendiri pun kena freeze. Duit masuk boleh, tak boleh nak keluar. Aduh, kata, macam mana aku nak berniaga kan? Saya pun down tuan masa COVID. Amirul Islam buat bisnes apa? Tapi itulah, pada saya lah, macam kadang-kadang Tuhan, macam kita hilang sesuatu, tapi kalau kita tidak give up, kita sentiasa berusaha, InsyaAllah lah Tuhan akan ganti sesuatu benda yang lebih baik. Dan saya join SKV pada Februari 2021 tuan-tuan. Saya daftar. Macam mana saya boleh terjebak dengan SKV tu? Ada tak nak tahu? Macam mana saya boleh terjebak dengan SKV? Cuba komen. Ada lagi ke yang dengar saya punya live ni? Test 1, 2, 3. Ke saya cakap sorang-sorang? COVID ni kena cuti tanpa gaji. Saya buat rider sekejap, alhamdulillah ada rezeki masa tu. Nak tahu, okay, so macam mana saya boleh terjebak dengan SKV? Sebenarnya sebelum bisnes saya, sebelum saya join SKV ni, saya ada jual satu produk tau. Produk ni dia macam untuk kawal berat badan. So dia produk dia lebih kurang macam ni. Tapi yang ni yang SKV punya, dia produk dia macam ni. Dia stevia. So produk tu yang isu buang harga. Saya beli barang banyak-banyak, lepas tu kita duk promote, lepas tu orang pergi beli dekat Shopee, Lazada. Sebab apa? Ada orang buang harga kan. Produk tu harga dia RM30. Saya dapat RM12. Saya jual, saya ikut apa yang HQ tetapkan lah.
Kalau orang beli satu, saya jual RM30. Kalau orang nak jadi ejen, saya jual RM18. Kalau orang nak jadi stokis, saya jual RM15. Tapi kena beli ikut MOQ lah. Tapi ada setengah-setengah orang ni yang ada modal besar, dia orang beli banyak-banyak, lepas tu dia buang harga kat Shopee Lazada. You nak beli RM15, nak beli satu pun dapat RM15. Memang macam mana? Saya duk tolong promote, lepas tu orang pergi beli kat Shopee Lazada. Memang sakit lah kan. So saya tak nak continue dah nak jual produk yang tu lah kan. And then saya mencari ada tak mana-mana company yang jual produk yang sama tapi tidak ada isu harga, isu buang harga lah kan. So macam SKV, dia memang ada satu produk yang hampir sama. Yang ni SKV punya. Yang produk satu lagi saya tak nak tunjuk lah. Yang ni SKV punya. Okay, so SKV yang ni harga dia mahal sikit, RM60. Cuma yang ni dia lebih bagus berbanding produk yang saya jual sebelum ni. Yang produk yang saya jual sebelum ni, dia ni hanya pemanis. You tahu tak ni? Siapa pernah ni? Saya bisnes ke kemah masa Covid, tak ada siapa nak sewa kemah. Tapi kemah tu tak ada hutang kot. Macam kalau orang buat kereta sewa, kalau ada hutang mampus nak bayar kan. Siapa kat sini pernah cuba ni, this one Zero ni? Siapa tahu ni? So macam saya masa Covid tu, masa lockdown tu, saya ada masalah berat badan. Saya gemuk tau. Berat badan saya macam pernah cecah 81 kilo. Lepas tu berat badan saya macam setiap hari naik sekilo. So naik cepat, nak turun tu punya susah. Saya pun carilah macam-macam produk untuk turunkan berat badan. Sebab apa? Kalau saya tak kawal saya punya berat badan, sekejap lagi mungkin saya pun kena kencing manis, mungkin saya pun kena darah tinggi kan. So saya tak nak. Yelah, kita bisnes dah jatuh, at least kita sihat. Kalau bisnes kita dah jatuh, lepas tu kita pula sakit, lagi nak pakai duit banyak lagi kan. So saya mencari produk untuk control saya punya berat badan. Okay, so macam produk yang saya jual sebelum tu, dia bagus, cuma dia hanya manis. And then macam SKV ni, dia produk ni dia mahal sikit, tapi tak ada isu buang harga lah. So saya nak jadi ejen produk ni. Cuma masa tu saya mesej dia punya founder lah, Puan Katika ni kan. Founder dia ni sebenarnya kawan saya lah. Saya kenal tak adalah lama, saya kenal daripada tahun 2017, sebelum Covid lagi. Puan Katika ni, so kenal-kenal macam tu lah. Saya mesej dia, Puan, saya nak jadi ejen ni, boleh tak? Tapi saya mesej dia, saya WhatsApp dia, lepas tu saya delete. Saya delete sebab saya takut kalau dia cakap okay boleh nak jadi ejen, tapi you kena modal RM20,000, mampus kan. So saya tak nak buat bisnes yang perlu modal besar. So saya mesej kat dia, lepas tu saya delete. Dia tak sempat baca. Okay, lepas tu saya pun mencarilah ada tak apa-apa bisnes yang saya boleh buat yang modal rendah, lepas tu ada training, ada bahan marketing, ada sistem yang proper, bla bla semua. So saya duk cari, saya terjumpa balik kawan lama saya, Kak Nini lah, leader saya lah. So Kak Nini ni dia sebenarnya ejen SKV. Kak Nini ni kira macam leader dalam SKV lah. So Kak Nini ni dia dah join SKV daripada tahun 2017. Kak Nini ni dulu dia kerja swasta lah. Dia kerja dekat FGV. Dia kira orang besar, gaji pun dah puluh-puluh ribu kan. Tapi dia berhenti tu sebab apa? Suami dia ni minat berniaga. Lepas tu bila suami dia berniaga, tak ada ilmu, memang melingkup saja bisnes suami dia. And then orang duk kutuk-kutuk dia kan. Kutuk-kutuk dia, ni lah laki kau ni makan duit bini lah. So Kak Nini dia bengang. So dia pun buat bisnes, and then nak make sure laki dia ni tak ada orang hina. Kan. So Kak Nini ni dia buat bisnes, dia memang tak minat berniaga, tapi dia buat bisnes tu sebab apa? Dia tak nak orang hina laki dia. Kan, siapa kat sini yang macam tu? Kan? Suami you minat berniaga, tapi berniaga macam-macam tak jadi kan. Lepas tu orang duk kutuk-kutuk, ini laki kau ni makan duit bini kan, ni bla 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 semua kan. Baru labur modal tuan, beli kemah, beli meja, kerusi, semua baru jalan 8 bulan Covid. Allahu Akbar. Kan? So Kak Nini ni memang dia sebab dia buat bisnes tu sebab apa? Dia tidak mahu orang hina suami dia kan. Dia tak nak orang kutuk suami dia kan. So dia buat bisnes. So dia join SKV pada tahun 2017. And then dia, macam Kak Nini ni, dia punya kehebatan, dia pandai Facebook Ads. Dia memang belajar Facebook Ads. So dia masuk dia buat Facebook Ads. Memang dia punya jualan tu tahun pertama saja 5 juta. 5 juta dia jual produk SKV kan. Lepas tu tahun 2017 5 juta, 2018 5 juta, 2019 5 juta, 2020 5 juta. So Kak Nini ni dia punya jualan tu maintain every year 5 juta. And then saya pun
memang kenal Kak Nini ni, tapi tak rapat lah kan. Kak Nini ni sebenarnya senior saya dekat sekolah menengah dulu. Cuma tak rapat lah. Saya sekolah teknik Kuantan. And then saya memang kelas lelaki, memang tak campur lah perempuan. Baru saya tahu dia tu senior saya kan. Okay, so saya pun contact dia kan. Contact Kak Nini, saya tertarik lah dengan Kak Nini punya business kan. Maintain lah 5 juta setahun kan. So kalau business tu, kalau you join daripada tahun 2017 dan you boleh maintain you punya sale 5 juta, mesti business tu bagus kan. Biasa kalau you join mana-mana company, you jadi agent, kalau you tak boleh maintain, maknanya something wrong lah dekat business tu. Macam Kak Nini ni, dia join je, every year 5 juta dia mesti maintain. Maknanya business tu bagus. Alright. Okay, jauh jalan tu bang, tak penat ke? Alhamdulillah lah, saya nak bagi berpeluh sikit lah. Dah lama saya tak jalan kan. Bagi peluh sikit lah. You all boleh dengar ke saya gegar-gegar ni? Boleh tengok ke you all pening? Ada yang cakap pening ni. Saya jalan pelan-pelan je lah, tak nak lagi gegar kan. Alright. Itulah dekat seminggu lebih saya tak live. Alright, so sambung cerita. So saya pun contact Kak Nini kan. Borak-borak apa. Kak Nini, saya nak jual lah. Saya cakap saya nak jual benda ni. So Kak Nini cakap, yang ni buat apa kau nak jual kan. So dia kata, you jual ni, you jual kopi. Kan, jual kopi. So Kak Nini suruh saya jual kopi. Ni kopi 4 in 1. Kopi ni kalau you minum, dia boleh kuruskan badan you. You minum, you jadi kurang lapar. You jangan jual ni, sebab apa yang ni dia kata mahal sikit. Mahal. Orang dia akan bandingkan produk-produk yang murah. Tapi yang ni dia kalau dari segi kualiti, yang ni lebih bagus lah. Sebab apa, dia ada chromium. Yang ni yang kalau you perut buncit, dia akan bakar lemak you. Yang this one. Alright. So yang ni kopi 4 in 1, dia tidak ada gula. Kalau you macam suka minum teh tarik, suka minum benda-benda manis, you minum ni, and then you campur dengan yang ni, InsyaAllah lah berat badan you akan turun. You jadi kenyang. Yang ni harga dia dalam satu kotak dalam RM30, ada 20 sachet. Kan? Macam mana boleh tahu SKV? Jumpa kat social media ke? Macam mana? Okay, macam mana saya boleh tahu SKV? Saya dengan founder dia ni, saya dah kenal daripada tahun 2017. Tapi saya tak ambil pot pun dia punya bisnes. Saya tahu dia jual produk kencing manis. Sebab apa, masa tu saya pun masih fokus kereta sewa. Saya tahu, kenal founder dia tapi tak ambil pot. Tapi bila bisnes saya dah jatuh, memang saya mencarilah ada tak mana-mana company yang saya boleh jadi agent. So saya cuba macam-macam produk dan end up saya join SKV lah kan. And then macam SKV masa tu pun, sebenarnya SKV dia sedang mengalami masalah masa saya join tu. Kan? Kebetulan lah, mungkin Tuhan dah atur kan. Alright. So SKV ni masa lockdown, bisnes dia orang pun memang terkesan. Sebab apa, SKV ni dia ada 300 orang pekerja yang sales team. SKV ni sebelum lockdown, dia ada internal sales team 300 orang. Dan 300 orang ni memang duduk dekat dia punya office dekat Kota Baru, Kelantan. Macam founder SKV ni, dia memang ada pejabat dekat Kota Baru. Memang dia punya staff ni akan duduk kat sana, and then dia orang ni akan buat Facebook ads. Lepas tu dia punya internal sales team ni akan closing. Dia ada 300 orang pekerja. You bayangkan, masa lockdown, pekerja dia ni semua tak boleh datang office. Semua kena duduk kat rumah. So bila duduk kat rumah, SKV kena bayar gaji, tapi dia orang ni tak perform. Sebab apa, duduk kat rumah dengan anaknya, dengan tu ni apa semua. So memang dia orang punya sale cloud. Masa lockdown tu memang cloud. So SKV pening kepala. Macam you bayangkan, kalau SKV ni nak bayar gaji pekerja, basic saja 1,200 lah. 1,200 kali dengan 300 orang. Cuba kira. Dekat 400,000 SKV nak kena keluar duit every month. Tapi dia punya pekerja ni tak boleh buat kerja. Duduk kat rumah kan, bayar gaji free je. So dia punya founder pening kepala lah. Alright. Okay, ajar saya bisnes bang. Saya dah tak larat nak bawa lori. Gaji bawa lori, nak beli rumah pun tak mampu. Boleh. Tapi itulah, banyak orang nak belajar tapi dia tak sanggup buat. Saya boleh ajar, tapi ramai orang tak sanggup buat. Macam-macam alasan kan. Malu orang raya. So kalau you jenis kuat, saya cakap buat, you buat, insyaAllah. And then apa yang you buat ni, kadang-kadang dia ambil masa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Alright. Lalang hijau asal, hati-hati kenal. Hehe. Alright.
Okay, so saya flashback balik macam mana SKV ni masalah. So bila lockdown, SKV pun ada masalah. Dia punya staff semua tak boleh datang kerja. And then dia punya, macam dulu SKV ni dia gunakan sistem stokis. So stokis dia pun problem. Tak boleh datang office, tak boleh packing barang, tak boleh hantar barang. So masa lockdown tu SKV pun memang problem. So SKV dia cepat-cepat tukar business model. Dia tukar kepada sistem dropship. Maknanya dia punya internal sales team, dia punya stokis tak perlu pegang barang, tak perlu packing barang, tak payah post barang. Dia orang hanya promote produk, lepas tu submit order melalui sistem, HQ yang akan hantar. So HQ buka lah. Dia orang ada surat daripada kementerian, dia orang boleh running. Sebab apa? SKV ni dia jual produk kesihatan. So the business boleh running masa PKP. Okay, so dia tukar. Tapi bila dia tukar je sistem tu daripada sistem stokis agent dengan internal sales team, dia punya internal sales team, stokis semua majority tak puas hati. Majority macam tak puas hati. Sebab apa? Dia orang dah biasa cara lama. Tiba-tiba SKV tukar sistem. Dia orang ingat sistem yang ni mengkayakan orang atas. Dia orang ni tak buat duit. So banyak yang keluar, banyak yang tak puas hati kan. Okay, so bila jadi macam tu, SKV pun dia tanya balik, okay, apa benda yang kau nak? So masing-masing bagi feedback. Okay, saya nak macam ni. So SKV dia start buat balik sistem dia. And then dia orang launch balik pada Januari 2021. Tapi bila SKV dia launch, problem SKV masa tu, dia orang tak boleh nak rekrut. Tak ada orang nak join dia. Sebab apa? Yang tim-tim lama semua dah keluar, semua dah mengata-ngata, kutuk-kutuk, ini SKV penipu lah, ni mengkayakan orang atas, bla bla apa semua. So dia orang nak rekrut orang tak boleh. Memang sangat susah kan. And then saya pula masa tu saya masuk pada Februari 2021. Ada lagi ke dengar cerita saya ni? Okay, kalau nak belajar bisnes macam mana, dah pening kena rat race, boleh PM saya, WhatsApp saya. Pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya, nanti saya bagi. Tapi make sure you daftar dululah. Daftar jadi agent. Modal RM65 40 je. Alright. Ajusa ni dekat Ajusa ni lokasi kat mana? Kan? Alright. You daftar jadi agent bawah saya, nanti saya ajar. InsyaAllah lah. Tapi you kena follow lah. Kalau saya buat kelas, masuk, belajar kan. And then slowly buat sampai you dapat. Saya target lah siapa yang join saya ni, dalam masa 12 bulan you boleh jana pendapatan at least RM20,000 sebulan. Saya dah ada tim saya yang dah buat RM16,000 sebulan. Ada tim saya yang dah buat RM50,000 sebulan. Memang boleh. Kan. Ada saya still mendengar dengan tekunnya. Saya dengar bang sambil tunggu orang isi barang. Okey, boleh. Okey, so pada Januari 2021 SKV dia lancarkan sistem baru dia ni. Tapi orang tak nak join. Kan, orang lama semua kira macam dekat luar tu dia orang cakap SKV penipu, SKV bla bla apa semua. So macam saya punya leader kat Nini ni, dia nak rekrut orang tak boleh, susah. Dia kata, Wahid, kalau saya dapat rekrut sebulan 4 orang Wahid, itu dah power dah Wahid. Kat Nini kan, sebulan kalau dia boleh rekrut 4 orang agent, memang dah power dah. So kat Nini pun leader besar, dia susah nak rekrut orang. Lepas tu apatah lagi dia punya tim-tim dia yang biasa-biasa kan. Memang sangat susah. Ini saya pun tak apalah masuk. Saya masuk kan. Lepas tu bila saya masuk tu, saya pun tak tahu macam mana nak jual. Sebab saya tak pernah jual. Saya tak tahu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini panjang sikit cerita ni kan. Saya ingat saya nak habiskan sejam je ni. Panjang sikit boleh ke? Okay. So saya masuk lepas 3 hari kan. Lepas 3 hari saya langsung tak buat sale. Saya pun tak reti nak promote. Tak tahu macam mana nak promote kan. So tiba-tibalah mungkin Tuhan dah atur kan. Tiba-tiba founder ni founder dia, Puan Katika yang baju merah tu, call saya. Macam ni lah, saya tengah jalan pagi-pagi kan. Jalan dia call. Wahid, you join SKV ya Wahid? Ya puan. Saya dengan Puan Katika ni saya segan sikit sebab saya jenis jarang bercakap dengan dia kan. So dia call dia. Wahid, you join SKV ya? Ya puan. You ni tak faham ni. You tak faham. Sebab tu you tak buat sale. You tak promote pun. Datang saya punya office, saya ajar you. Saya pun saya ingat lagi 18 Februari 2021. So saya dijemput pergi ke pejabat SKV. Founder sendiri nak ajar saya. Ni bukannya Kak Nini ke siapa-siapa. Founder sendiri suruh datang office, dia nak ajar saya.
tu mungkin rezeki lah, rezeki saya kan. And then saya pun pergi, saya bawa isteri saya kan. Saya nak tunjuk dekat you gambar saya pergi jumpa founder dia. Nak tengok tak gambar masa saya jumpa founder SKV. Hari pertama saya join SKV. Ada tak nak tengok? Saya cari gambar dia. Ada ke yang nak tengok ni? Alright. Ni gambar dia. Alright. So inilah gambar saya berjumpa dengan founder SKV. Yang tengah tu, yang baju coklat tu Dr. Syed. Yang sebelah Dr. Syed tu Puan Kartika, dan sebelah Puan Kartika tu isi saya. Okay, so saya pergi dengan smartnya, dengan coatnya, dengan tie. Tapi tuan-tuan, kalau saya cerita ni you mungkin tak percaya. Masa saya pergi jumpa diorang ni, saya memang totally down. Memang down gila-gila. Memang saya jatuh gila-gila. Saya pergi ni, dalam poket saya ada RM27 duit. Dalam poket saya ada duit RM27. Dalam akaun bank saya tak sampai RM200. Saya nak isi minyak tak boleh. Okay, dalam akaun company saya ada duit, tapi saya tak boleh guna. Sebab apa? Duit tu saya kena bayar hutang. Saya kena bayar hutang, tuan-tuan. So, tapi walaupun saya jatuh, walaupun saya diuji, saya tidaklah, saya tak tunjuk lah kita ni jatuh. So, saya pergi, saya semat kan, pakai suit pun semua. So, Puan Kartika pun tak tahu saya memang tengah struggle tu. And then saya cakap kat Puan Kartika kan, saya cakap, Puan Kartika, Puan, kalau saya dapat 2,000 sebulan pun dah cukup, tuan-tuan. Puan, saya nak bagi makan anak-anak saya. Puan Kartika menangis bila saya cakap ni, tuan. Saya cakap, saya nak bagi, saya nak RM2,000 je. Saya nak bagi anak-anak saya makan. Sedih. Tapi orang tak tahu. Saya cakap dekat Puan Kartika, saya nak RM2,000 je. Saya nak bagi makan anak-anak saya je. Saya tak makan tak apa, tapi anak-anak saya ada anak 2 orang. Alright, so Puan Kartika menangis. Ya Allah, teruknya kawan aku ni, dia tak tahu kan. So Puan Kartika, dia bila dia dengar saya punya, dia semangat, dia nak tolong. Wahai, I nak you buat 10 juta Wahai. So saya, okay Puan. So dia ajar saya. Puan Kartika ni, puan-puan, Puan Kartika ni dia bukan calang-calang orang tau. Dia billionaire. Tapi orang tak tahu, dia ni memang dia ni lawyer tau. Dia lawyer. Dia ni peguam Sultan Kelantan. Kan. Puan Kartika ni bukan calang-calang orang. Tu saya segan. Tapi dia ni merendah diri, dia sanggup nak tolong saya yang jatuh ni, tuan-tuan. So saya jumpa, dia menangis. Ya Allah, pada saya RM2,000 tu besar, tuan-tuan. Tapi pada dia, ya Allah, kesiannya kawan aku ni, nak RM2,000 nak bagi makan anak-anak je. Kan, dia pun bila dia dengar tu, aku kena buat, aku kena bantu, aku kena tolong dia ni. So dia ajar. Dr. Syed pun ajar saya. And then balik tu, tuan-tuan, saya pun bila saya dah faham, so saya terus buat live. Saya buat live dekat Facebook, tuan-tuan. Mula-mula saya buat kat Facebook. Kat TikTok saya masa tu akaun saya ada 30 follower je. Saya tak boleh nak live. Saya buat kat Facebook, tak ada orang tengok pun. Tapi tak apa, saya buat hari-hari, saya cerita pasal SKV. Masa tu saya tak ada sale lagi. And then saya hanya cerita kejayaan ejen SKV yang dah lama. Saya cerita kat ni, saya cerita pasal leader saya, saya cerita ni, cerita. And then saya cerita pasal company bla bla. So adalah beberapa orang yang berminat nak join, nak tahu lah. So bila dia orang nak, so saya pun buatlah macam Google Meet kan. Saya panggil saya punya leader, saya panggil kawan-kawan saya pun semua, minta buat sharing. So Alhamdulillah, tuan-tuan, bulan pertama saya dapat rekod 30 orang. 30 orang, ya Allah, menangis. Nangis pula, sedih, keluar air mata. Saya bila teringat tu sedih. Alhamdulillah, bulan pertama saya dapat rekod 30 orang. Okay, saya nak tunjuk dekat you all saya punya sale. Nak tengok tak saya punya sale pada tahun 2021. Cerita ni mungkin ada setengah orang dah tengok, mungkin dah dengar, tapi mungkin ada yang belum dengar. Ada tak nak tengok saya punya sale pada tahun 2021? Ni. Cuba komen sikit. Nak tengok tak saya punya sale? Saya join pada Februari 2021. Kan. Bulan pertama alhamdulillah saya dapat rekod 30 orang. Tapi yang masa saya rekod tu, yang masuk tu pun bukannya beli pun, bukannya buat pun. Sebab apa, dia orang masuk, dia orang nak cuba dulu. Selepas 4 bulan baru nampak hasil. Kan. Ni saya tunjuk saya punya rekod saya.
jualan dan bonus 2021 tuan-tuan. Januari saya langsung tak ada sale. Bulan Februari saya punya sale 11,000 tuan-tuan. 11,000. Saya dapat rekrut 30 orang agent. And then saya punya commission dapat 2,900. Nampak tak? Saya cakap dekat Puan Kartika saya nak RM2,000 dan saya dapat RM2,000. Duit tu saya guna untuk beli barang makanan untuk anak-anak saya je, kan? And then bulan kedua saya buat lagi, saya promote, saya live kan. Alhamdulillah dapat sale 13,000. Agent saya masa tu dah 50 orang. Lepas tu saya punya commission pun dah 2,000 lebih kan. So 4 bulan pertama lah, 4 bulan pertama saya punya sale paling tinggi 14,000. And then saya dapat rekrut dalam 96 orang. Saya punya commission tak sampai 3,000 tuan-tuan. 2,000 je. Tapi masuk bulan ke-5, bulan Jun, naik jadi 30,000. Lepas tu naik jadi 51,000. Lepas tu naik jadi 300,000. Lepas tu naik jadi 800,000. Lepas tu naik, so maintain lah. Paling rendah 700,000. And then pada tahun pertama, total sale saya dalam 3.5 juta. And then total agent bawah saya 600 orang. Saya punya commission 256,000 tuan-tuan. 256,000. So mula-mula memang struggle tuan-tuan. 4 bulan pertama memang struggle. Saya rekod orang, saya punya agent tu ada yang tak aktif semua, tapi tak apa, saya buat je, buat. And then lepas 4 bulan baru saya nampak hasil. So you all pun bila you join, you buat hari-hari buat kan. And then lepas 3 bulan 4 bulan you akan nampak hasil. Tapi kalau you buat lepas tu tak ada orang beli, you give up apa semua, memang tak boleh lah. Nampak tak saya punya perjalanan? Alright, ni saya punya sale. Okay, you nak tengok tak saya punya sale pada tahun 2022, tahun ni. Sampai bulan 5 je lah. Komen nak? Tu tahun 2021, 3.5 juta. Ini saya punya commission 256,000. Ada lagi ni. Alright, so saya tunjuk saya punya sale pada tahun 2020. Ni 5 bulan sebelum ni lah. Okay, so yang ni you yang terkejut lah. Ni tahun 2022. Daripada Januari sampai Mei. Total saya punya sale tuan-tuan 10 juta tuan-tuan. Saya punya agent sekarang ni dah 840 lebih lah, dekat 850 lah. Saya punya commission 276,000. Dan bisnes ni saya buat bisnes ni 2 orang je. Saya tak ada pekerja. Saya buat 2 orang dengan isteri saya sahaja. Saya buat marketing, dia tolong, isteri saya tolong closing. So ada tak sesiapa yang nak bangkit? Ada tak sesiapa yang nak buat? Saya target lah siapa yang join, siapa yang jatuh, siapa yang nak settlekan hutang, join saya, belajar, buat. Saya target lah at least you boleh buat RM20,000 sebulan. Siapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you cakap, Cik Wahi saya nak jadi usahawan SKV. InsyaAllah saya boleh bantu, tapi bergantung pada you. Kan? Sebab apa? Training dia banyak gila. You daftar, HQ bagi training 5 hari. Lepas tu ada lagi intensif 12 hari. Saya pun ada bagi training. You sanggup ke tidak? Kan? So kalau you nak, you WhatsApp saya. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Apa-apa nanti boleh WhatsApp saya dekat bio. Nanti kita borak lagi lah. Bye bye. Assalamualaikum.